Okay, so saya record kan. Okay, untuk soalan ini, dalam 1 liter elektrik arus yang dibekalkan adalah 5 ampere. Okay, 5 ampere. So kita tuliskan I sama dengan 5 ampere. Dan V adalah 10 B. So carikan R sama dengan berapa. Okay, so formula V sama dengan IR. So R sama dengan V bagi I. So V adalah 10 bagi 5. So dapat jawapan 2. Okay, 2 ohm. Okay, omega. Okay, simbol dia omega. Okay, ataupun unit dia lain apa. Ini kalau tengok 10 volt bagi 5 ampere. So unit lain 2 volt per ampere. Okay, 2 volt per ampere. Okay, so ohm sebenarnya sama dengan volt per ampere. Okay, sama saja untuk dua-dua unit. Alright. Okay, so ini adalah graf yang tadi saya kata. So semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Okay, so tengok graf dia, rintangan berkala terus dengan panjang dawai. Kalau luas dia, semakin luas dawai, semakin menurun, semakin berkurang rintangan. Okay, yang ini kerintangan dia semakin tinggi, so rintangan akan tinggi juga. Bergantung kepada jenis bahan. Kalau suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi rintangan. Okay, so ini adalah faktor-faktor. Okay, soalan biasanya apa? Biasanya dia akan tanya apa? SPM dia akan suruh kamu buat paper 3. Okay, dia bagi satu faktor, you kena buat eksperimen. Okay, ini tu pun satu lagi PKS yang kita kena buat. Okay, ingat tahun ini kita akan buat 5 PKS. Okay. Okay. So antara bahan yang mempunyai rintangan tinggi dan bahan yang mempunyai rintangan rendah, manakah lebih baik? Okay, jelaskan. Okay. So ada bahan kita perlukan rintangan tinggi sebab kita mahu panaskan. Okay. Ada juga kita tak mahu rintangan yang tinggi, kita mahu rintangan rendah. Okay. So sebab apa? Kalau rintangan tinggi dia cepat panas, so dia akan menyebabkan alat itu mungkin cepat rosak. Okay, dan sebagainya. Okay. So contohnya kita tengok superconductor. Okay. Superconductor saya rasa you pernah juga belajar untuk kimia. Okay, kimia kan. So kalau superconductor ini, dia bahan yang rintangan dia sifar apabila disejukkan kepada suhu genting. Okay. That means kalau dia mencapai satu suhu yang tertentu, dia akan mendapat rintangan yang sangat kecil. Okay. So biasanya disejukkan oleh ejen penyejuk seperti cecair helium, cecair nitrogen. Okay. So you tengok dia punya graf, dia bukan straight. Okay. Kalau dia capai satu suhu, rintangan akan menjadi kosong. Okay, jadi kosong. Ini tak payah hafal, okay? Tak payah hafal, jarang dia akan tanya. Okay? Cuma kegunaan dia, biasa mungkin dia tanya dalam objektif. Okay, apa kegunaan dia? Contoh kita nak buat MRI scanning. Okay? Kita guna superconductor. Lagipun contoh kita guna kereta api maglev. Okay? Dia dapat memecut dengan sangat laju tanpa ada gesiran. Okay, dan juga ada superconductor, kegunaan superconductor lain lah. Okay, saya pun dapat ingat ada banyak jugalah. Okay, dalam elektronik pun ada juga. Okay, jadi untuk bab ini apa yang kamu kena tahu? Okay, recap. So first, apa itu basic keupayaan? Okay, dia adalah satu kerja yang dilakukan untuk apa? Untuk menggerakkan charge. Okay. Ini first you kena ingat. Dia adalah kerja yang diperlukan untuk menggerakkan charge. Satu kolom charge daripada satu titik ke titik lain. Dan formula V sama dengan W bagi Q. Okay. And then simbol-simbol dia
Okey, ingat simbol-simbol dia. Okey, perintah boleh laras. Okey, tadi saya nak cakap kan. Okey, perintah boleh laras ini, dia boleh adjust rintangan dia. Kalau contoh ini, perintah ini adalah 1 ohm. Tapi mungkin ini daripada 1 ohm kepada 10 ohm. Okey, dia boleh adjust mengikut kita punya kehendak. Okey. Okey, dia ada satu untuk tolak. Okey, untuk tolak. Okey. And then you kena tahu macam mana nak ukur arus dengan ukur beza keupayaan. Kalau ammeter kena letak siri. Okey, sama perjalanan. Kalau beza keupayaan, voltmeter kena letak selari. Okey, selari. Okey, parallel. Okey, eksperimen ini saya akan terangkan dulu. Okey. Okey. So kalau saya terangkan sikit ini. Kalau kita tengok kecerunan graf ini, V bagi I okey. So V melawan I. So V lawan I sama dengan apa? Sama dengan rintangan. Kalau ingat formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 kan. Okey. Segitiga. Saya nampak ada pelajar tak lukis segitiga dalam exam. Okey, so tak ada markah lah. Okay, ada yang lukis terlalu kecil. Okay, you kena besar, segitiga kena besar. So kalau point ini kosong, kosong. Okay, so X1, Y1 kan, tapi tak ada X. Ini adalah apa? I1, V1. Kalau point ini, I2, V2. So, rintang kecerunan V2 tolak V1 bagi I2 tolak I1. So, dapat V2 bagi V bagi I. So, formula dia adalah rintangan. So, kecerunan sebenarnya adalah rintangan. Bila kita kira kecerunan, kita dapat kira rintangan. Okay, so seperti yang saya kata tadi. Okay, ada unit volt per ampere ataupun ohm. Dua-dua adalah sama. Dua-dua adalah sama. Okay. Okay, so faktor-faktor dia dan itu sajalah. Okay. And then kita akan tengok 2.3 untuk next class lah. Okay. Mungkin minggu depan lah. Sebab saya rasa Sabtu Ahad kita rehat sajalah. Okay. Okay, kita tengok latihan. Okay. Boleh buat dalam buku latihan. Okay. Latihan ni. Okay. So, latihan ni saya dah share dalam link, boleh dalam Telegram, boleh cuba buat. Okay. So, kita buat sama-sama. Contoh satu, apabila suatu perintah elektrik disambung ke satu sel kering ataupun bateri, 12 kolom charge mengalir dan 36 joule tenaga elektrik dibekalkan kepada perintah. Berapakah beza keupayaan? Okay. So, 12 kolom itu simbol apa? Q. Okay. And then, tenaga elektrik, W. Okay, you can do together with me. Okay, buat sama-sama dengan I. Keluarkan buku latihan ke, kita buat sama-sama. So, nanti you tak payah buat. So, kita nak carikan V. Okay, V sama dengan berapa? Formula apa? V sama dengan W bagi Q. Okay, mana W adalah 36. Okay, 36 joule bagi 12 kolom. So, dapat jawapan 3. So, unit untuk beza keupayaan adalah volt. Ataupun, kalau lupa, joule per kolom. Okay, 3 joule per kolom. Okay, itu jawapan dia. Okay. Kalau ada soalan, boleh buka speaker. Okay, boleh buka speaker. Atau saya rasa ada function raise hand, angkat tangan. Okay.
angkat tangan. Okey. Contoh 2, apabila berlaku reboot peti selama 2 saat. Okey, so kita tahu T sama dengan 2 saat. 12.5A. So apa dia? I sama dengan 12.5A. Terhasil dan beza keupayaan. So V sama dengan 5 darab 10 kuasa 5. Okey, kuasa 5. Kilovolt. So maksudnya kena darab lagi 10 kuasa 3 volt. Okey, terus kira lah berapa. 5 darab 10 kuasa 8 volt. Okey. So kita nak kira apa? Berapakah jumlah charge? Okey, berapakah jumlah charge dan berapakah jumlah tenaga? Okey, jumlah tenaga. Okey, daripada formula minggu kelas yang lepas, kita tahu Q sama dengan N E dan ataupun Q sama dengan I T. Sebab apa? I sama dengan Q bagi T. Arus elektrik sama dengan kadar pengaliran charge. Okay. Arus elektrik adalah kadar pengaliran charge. So Q sama dengan IT. So sekarang kita ada I, kita ada T. So kita boleh kirakan Q. Okay. Q sama dengan I adalah 12.5 A darab 2 saat. So dapat berapa? 25.0. So charge dia, unit dia adalah coulomb. Okay, coulomb. Okay, 25 coulomb. Kemudian kita nak cari W. Okay, kita tahu V sama dengan W bagi Q. So W sama dengan V darab Q. Okay, so V adalah 5 darab 10 kuasa 8 volt darab 25 coulomb. Jawapan adalah berapa? Tekan kalkulator dapat 1.25 darab 10 kuasa berapa? Kuasa 10 joule. Okay, sebab unit kerja adalah joule. Okay, so this is very big. You see, kalau peti dia dapat menghasilkan banyak tenaga ini. Okay. Siapa SK ni siapa? Siapa SK? Halo. Tak jawab, tak apa. Okay. Okay. So formula SK adalah Kai Shen. Okay, Kai Shen. Halo Kai Shen. Okay. So formula V sama dengan IR. Okay. So kalau kita cuba tengok ni sudah. Okay, saya ambil gambar saja. Okay. Okay. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, so formula ini V sama dengan IR. Okay, kalau tengok di nota-nota, kamu akan nampak segitiga ini. Okay, apa maksud dia? Okay, maksud dia, kalau kita padamkan, kita nak cari I sama dengan, so ini adalah V bagi R. Itu maksud dia. Okay, so kalau kita nak carikan V, saya guna warna lain lah. Okay, saya nak carikan V. So V sama dengan I
I out. Okey. Kalau saya nak carikan out, out sama dengan V bahagi I. Okey, itu adalah masuk segitiga ini. Okey. Tapi biasanya you ingat ini sudah cukup lah, V sama dengan I out. Okey, apa yang ingat 3. Okey. Alright. Okey. So langkah graf V melawan I bagi konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, ada bahan dia tidak mematuhi hukum ohm. Maksudnya, contoh kalau kita tengok superkonduktor kan, okey, dia bukan maksudnya kalau semakin tinggi arus semakin besar muatan tak. Okey, tak semesti. Okey. So ada juga bahan dia memang mematuhi hukum ohm. So kalau kita tahu hukum ohm, kalau V akan berkata terus dengan I. Okay, V berkata terus dengan I. So you akan nampak satu straight line. Okay, straight line macam ini. Okay. Okay, tapi kalau untuk konduktor bukan ohm, dia mungkin macam ini. Okay, mungkin macam ini. Dia bukan straight line. Okay. Jadi contoh bahan konduktor ohm senanglah biasanya kalau wire kuprum, okay, kuprum, okay. Contoh bahan konduktor bukan ohm, superkonduktor, okay. So ini adalah sedikit contoh dan dia punya bentuk graf. Okay. Okay. Biasanya kalau logam lah, kuprum, konstantan, semua ini dia adalah straight line. Okay. Tadi yang kita tengok kan. Okay. Okay. Dan kita kembali kepada faktor-faktor. Okay. Masih ingat tak graf-graf ini? Okay. Semua adalah rintangan. Okay, rintangan. Tapi faktor dia ini adalah panjang. Ini adalah apa ini ya? Ini adalah apa ini? Ini adalah arus. A ini adalah surface area. Okay, luas. Dan ini adalah suhu. Okay, saya rasa ini adalah apa? Ini adalah arus Okay, arus lah. Okay. So kalau semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Okay, semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Okay, so dia punya graf macam ini. Okay. Okay, and then untuk graf ini, okay, so kalau kita assume, okay, V adalah constant. Okay. So rintangan dengan arus elektrik. Kalau rintangan dia besar, so maksudnya arus elektrik akan semakin kurang. Bayangkan banyak orang blok kamu. So maksudnya you lebih susah untuk bergerak. So you punya arus akan kurang. Okay, so dia punya graf macam ini. Okay, berkadar songsang. Okay, and then kalau luas pembukaan, kalau pipe dia besar, lebih banyak air dapat mengalirkan. So rintangan akan menjadi kurang. Okay, rintangan akan menjadi kurang. So kalau kita ada graf, ini adalah A, ini adalah R. Jadi bila luas makin besar, rintangan akan kurang macam ini. Tapi ini adalah berkadar songsang. Tapi kalau graf dia macam ini, dia adalah straight line. Okay, dia adalah straight line. Dua-dua graf ini adalah sama. Cuma ini adalah A, ini adalah 1/A. Kalau kita nak tulis R
berkadar terus dengan 1/A. Saya boleh juga baca R berkadar songsang dengan A. Okay, these two graph is the same. Okay, is the same. Akhir sekali untuk rintangan dan suhu. Okay, so semakin tinggi suhu, of course semakin tinggi rintangan. Okay, dia punya graph dia tak semestinya straight. Okay, dia lebih kepada macam inilah. Sorry. Okay, lebih kepada macam ini. Okay, ini biasanya dia tak akan tanya lah. Okay, tapi you tahu dia akan meningkat lah. Okay, dia punya graph dia akan melengkung sikit. Okay. Okay, so ini adalah graph untuk rintangan. Okay, alright. Kita pergi kepada soalan untuk pengiraan. Ada 4 soalan. Kita cuba habiskan dan kita boleh tidur. Okay. Alright, so soalan 1. Suatu komponen elektrik berlabel V 12V, so tulis 2 ampere. Ampere itu arus. So carikan berapa rintangan. Okay, so R sama dengan V bagi I. Okay, ingat formula V sama dengan IR, R sama dengan V bagi I. So 12 volt bagi 2 ampere. Terdapat jawapan 6 ohm. Okay, 6 ohm. Okay, saya tak boleh tulis ohm. Okay, saya tulis macam ini lah. Okay, 6 ohm. Okay lah. Very ugly. Okay, ohm. Okay lah, boleh. Okay. Okay, yang penting kalau ada soal pengiraan, tolong label. Okay, label. Okay. Okay, very easy. Soalan 2. Okay, jika mentor. So, ini adalah mentor. Okay, so ini adalah simbol untuk circuit. Okay, untuk lita. Ini adalah mentor. Okay. Mentor. And then, ini adalah emitter. Okay, emitter. Saya guna mouse tulis, so agak susah. So, ini adalah sel kering atau kita panggil bateri. Okay. Kamu pernah belajar ada sel kering, sel basah dan sebagainya. Okay. So biasanya dia akan tunjuk dalam bentuk simbol. Okay. Okay. So 6 ohm itu adalah rintangan. Okay. 6 ohm. Okay. And then V adalah 3 volt. So carikan apa bacaan emitter. So emitter mengukur arus elektrik. So I sama dengan V bagi R sama dengan 3 volt bagi 6 ohm. Jawapan adalah, okay, ingat jawapan jangan tulis dalam pecahan, tulis dalam nombor 0.5 ampere. Okay, very easy ya. Okay, sekarang masih senang. Tapi nanti kita tengok soalan 2.3 akan lebih interesting lah sebab kamu kena buat banyak pengiraan. Okay, untuk analyze perbezaan lita. Kita ada lita siri, lita selari. Okay. Okay, 2 soalan lagi. Okay, saya harap you sudah siap. Sudah siap 0.5 ampere. Okay. Okay, last 2 soalan. Okay. Jika arus 0.5 ampere mengalir melintasi 3.0 ohm di dalam lita, kira voltan yang dibekalkan. So, voltan sama dengan beza keupayaan. Okay. I sama dengan 0.5 ampere. R sama dengan 3.0 ohm. Carikan V. Okay. So, very easy. V sama dengan IR. Mana I adalah 0.5 dan R adalah 3. So, dapat 1.5 volt. Okay, 1.5 volt. Okay. And then last, graf menunjukkan keputusan daripada satu eksperimen untuk menentukan rintangan dawai.
rintangan dan Y itu ialah, so tengok graf ini adalah V bagi I. So bila kita cuba carikan kecerunan, seperti yang saya kata ini adalah X1, Y1. Okay. Dekat sini adalah X2, Y2. Kan? Okay. So kalau X1, Y1 adalah 0, 0. X2, Y2 adalah 5, 1.2. Okay. 5, 1.2. So kecerunan sama dengan X Y2 minus Y1 1.2. Okay, jangan terus bagi jawapan. Kamu masih kena tunjuk tolak kosong. Bahagi 5 tolak kosong sama dengan 1.2 bagi 5. So, dapat jawapan 0.24. Okey, sekarang apa unit dia? Kalau kamu tengok 1.20 adalah Y. So Y adalah volt. And then X adalah ampere. So volt per ampere. Okay, volt per ampere. So sebenarnya kamu tahu V per I ini dia adalah rintangan. So rintangan sama dengan 0.24 ohm. Okay. 0.24 ohm. Okay, ohm. Okay, so itu adalah beberapa latihan tentang V sama dengan IR. Okay, I think it's very easy lah. Tapi biasa dalam SPM, soalan macam ini, 4 dia akan tanyalah. Soalan 1, 2, 3 lebih senang. So biasa dia jarang tanya. Okay, soalan 4, dia akan suruh kamu cari rintangan. So you tahu rintangan, dapat cari daripada kecerunan. Okay. Jadi ada soalan boleh tanya. Okay. Ada soalan atau tanya boleh tanya. So ingat, bateri ini apa yang dia buat? Dia melakukan kerja untuk menggerakkan charge daripada satu tempat ke tempat lain. So bila ada pengaliran arus elektrik, so something akan menyala atau berfungsi. Okay, itu adalah berkaitan dengan beza keupayaan. Okay, so kalau tak ada, kita jumpa minggu depan lah. Okay, saya akan buat quiz online, okay, Google Form. Okay, jangan risau, saya tak akan masukkan ni dalam markah apa-apa. Okay, jadi buat saja sebagai ulang kaji. Okay, you do it only. Sebab saya akan share Form 4 dengan Form 5 juga. Semua soalan ini daripada trial past year. Okay, mana tahu soalan akan keluar dalam SPM. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan selamat malam, selamat berhujung minggu, happy weekend. Semua minum banyak air, take care, jangan keluar ke mana-mana. Okay, kita pun doakan Malaysia lah dapat kembali kepada kesejahteraan dan keadaan yang stabil lah. Okay, so itu saja dan good night everyone. Berapa minit? Okay, good night. Bye-bye. Bye-bye.